أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi menerusi kuliah kita, di mana pada malam ini tuan-tuan kita bercakap tentang apakah peranan kerajaan dan negara untuk orang yang menganggur dan tidak ada pekerjaan ini. Jadi kalau dulu kita telah sebutkan bidang-bidang yang ada dalam Islam kita ini sangat banyak. Bagi orang yang minat niaga, dia boleh masuk dalam niaga. Bagi orang minat jenis pertanian, nanang pohon kayu apa, dia boleh terlibat dengan nanang pohon kayu, tuan-tuan. Sebegitu juga bagi yang minat dalam peternakan, dia boleh masuk dalam bidang peternakan. Tidak kira lah sama ada lembu kubak ataupun kambing ataupun ayam itik pun, kesemua itu adalah peternakan yang mana ianya termasuk antara kerja-kerja yang telah pun kita baca sebelum ini, antara kerja-kerja yang ada fadilat dan kelebihannya dalam Islam kita ini. Namun demikian tuan-tuan, ada setengah di kalangan kita ini yang mana wak malah, yang mana dak mangat dia. Kalau Allah nak arak ia bangun pergi buat kerja, ia tak pergi jenis bahasa gini. Memang kalau kita lok ke dia pak bila ia tak kerja. Orang yang mana bila tanya bapa tak kerja, tak ada peluang, tak ada kerja, kosong kata dia. Tak ada orang cari, tak ada token nak, tak ada orang panggil, tak ada orang interview, kita kira pakai tak ada kerja lah. Ini setengah orang yang malah ni. Mereka ini tuan-tuan perlu kepada orang tolak dia, perlu ada orang yang beri mangat ke dia, perlu ada orang yang mana menyarankan pada dia supaya dia bangun untuk kerja ni. Dan hal ini bukan berlaku zaman kita saja tuan-tuan. Berlaku juga di zaman Nabi SAW. Ada di antara sahabat ini yang mana kalau lok ke dia memang miskin pak sudah. Kalau kerajaan tak masuk campur, kalaulah pemerintah tidak beri peluang, tidak ajar ke dia, tidak tunjuk jalan ke dia, tidak tengok memantau dia, pakai dak kerja pas sudah lah. Karena itulah tajuk ini tuan-tuan sangat-sangat bersesuaian dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW kepada rakyat baginda, pada para sahabat dan juga sebagai pemerintah, mana baginda SAW menggambarkan pada kita dengan jelas bahawa hal-hal kerja ini kerajaan tak boleh lepas tangan. Kerajaan tak boleh mau cari diri lah. Kerja-kerja ni tak erti. Nak buat kerja tak erti. Kalau benda tak dalam hal ini kerajaan tidak boleh lepas tangan. Kerajaan perlu juga menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan juga memberikan latihan-latihan yang sewajarnya, terutamanya pada anak-anak kita yang mana mereka ini memanglah kadang-kadang sangat-sangat
tidak tahu dalam bidang-bidang yang mana hari ini berkembang pesat, terutamanya dalam negara-negara yang maju ini. Jadi alhamdulillah di tempat kita ini kita tengok peluang kerja adalah banyak. Sektor pembuatan boleh dilihat antara sektor yang memerlukan pekerja yang ramai. Sektor pemakanan pun, restoran sama juga, katanya banyak restoran tutup kerana tidak ada pekerja, dan juga didapati bahawa setengah-setengah orang tidak minat untuk kerja dalam hal-hal pemakanan dan penyediaan makanan ini. Semacam mana juga tuan-tuan kita dapati lain-lain bidang yang kritikal, terutama dalam bidang binaan pun memerlukan tenaga kerja yang banyak. Apatah lagi dalam bidang pertanian, setengah-setengahnya ladang sawit luah, orang kerja payah. Nak upah ke orang itu bukan senang. Setengah-setengahnya guna orang luar untuk menguruskan hal-hal berkait dengan kerjaan pertanian ni. Apatah lagi kita kata hal lain, ke laut pun sama juga. Dapati orang kita masih kurang lagi dengan melihat pada hasil-hasil tangkapan pun tidak banyak. Bahkan nelayan-nelayan luar mari mereka turut sama untuk mengauk hasil daripada laut kita. Ini antara bidang-bidang yang kita dapati kekurangan pekerja pada hari ini. Namun anak-anak tempatan ini kurang minat untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Jadi atas asas inilah kita sebutkan malam ni bahawa pihak kerajaan alhamdulillah telah banyak menyediakan peluang-peluang ni. Bahkan setengah-setengah kilang menyediakan 3-4 ribu pekerja yang mana peluang-peluang tadi diisi oleh orang luar. Kerana banyak doa peluang ni menyebabkan orang luar mari tupang cari rezeki kampung kita ni. Siapa tahap kita belum pernah jumpa zaman yang kita tengok ni, mana orang-orang luar muka pelik-pelik. Dulu-dulu kita hanya tengok dalam TV. Learning boleh tengok depan tangga kita duk lalu, duk gohik motosikal, dan keadaan gohik basikal, yang mana perubahan ini ada sebagai suatu petanda besar bahawa kerja-kerja di tempat kita ini banyak dan diisi setengahnya oleh orang-orang bukan daripada penduduk negara kita ini. Dalam hal lain juga kita tengok banyak dibuat tempat-tempat institut untuk mendidik dan memahirkan anak kita. Institut latihan dibina mereka. Bahkan didapati bahawa tempat-tempat yang menawarkan hal-hal teknologi. Ini adalah suatu yang membanggakan kita. Tak kira lah mana ILP ke, mana TESDAQ ke, mana dulu giat marah apa. Kemudian juga tati 4 minit antara tempat-tempat yang kita kata mengeluarkan pekerja-pekerja kita yang mana dari semasa ke semasa bukan orang lain, anak-anak kita juga, yang mana ianya adalah melalui perancangan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Pada hari ini suatu yang boleh kita banggakan apabila kita dapati anak-anak kita setakat ini tidaklah seperti setengah negara lain pakak mari berhijrah, rela mati di laut, rela naik bot walaupun keadaan kada selamat, boleh lemah kerana nak pergi kerja punya pasal, mari pada kapal lain dak berlaku lagi. Anak-anak kita setara tu duk redah lautan pergi cari kerja pak lain, yang mana ianya suatu yang kita kata masih terkawal lagi lah setakat ini. Jadi peluang-peluang kerja ini yang mana orang kata bila mari pandemik ini maka ramai orang kena buang. Ramai orang yang menganggur. Memang jumlah yang menganggur itu mainan saja. Dalam keadaan ratus ribu mereka yang menganggur akibat daripada wabak ini. Dan hal ini nampak semakin pulih
dah nampak semakin molek. Akan didapati orang kita dah mula dah menjalankan pekerjaan secara kecil-kecilan. Ada yang melakukan perniagaan. Kalau tengok boleh dikatakan basah-basah. Ada tepi jalan dah mula tumbuh balik dah. Tu tak termasuk lagi pada pekerja-pekerja bidang binaan dan lain-lain dah mula kembali untuk bekerja. Suatu perkembangan yang kita kira merancakkan balik sektor ekonomi negara kita ini. Jadi dalam hal inilah tuan-tuan yang kita sebutkan bahawa apa yang berlaku ini sesuai dia dengan Islam kita. Di mana Islam kita menetapkan pemerintah tidak boleh untuk peluk tubuh lok rakyat pergi cari kerja ikut sukalah. Apa yang kita lihat ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW sebagai pemerintah utama Nabi di Madinah Al-Munawwarah, di mana baginda menyediakan kerja-kerja yang sesuai untuk para sahabat yang menganggur, yang tidak ada kerja. Kerana bila tak ada kerja ni jadi masalah berhutang. Bila tak ada kerja, keadaan kita kata makan minum pun tak selesai. Kain baju apatah lagi. Anak-anak dan bini pula. Memanglah kalau keadaan tadi, jalan utamanya berhutang lah. Kerana itulah kita dapat berhutang menjadi pilihan yang popular pada ketika masalah ekonomi berlaku. Dan hal-hal inilah yang cuba dibendung supaya jangan berlaku banyak sangat kes-kes yang melibatkan pada hutang, yang banyak melibatkan pada masalah sosial yang lain pula. Perceraian kerana miskin tak boleh bayar hutang tadi, pembunuhan kerana dendam akibat tidak boleh bayar hutang tadi, keciciran, anak-anak dak pergi sekolah kerana duk pergi cari kerjaan untuk nak tapung keperluan mak ayah. Sebegitulah juga lain-lain masalah yang kita dapati, seperti penyakit yang tidak boleh nak dirawat kerana tak ada pitih yang boleh untuk digunakan bagi rawatan-rawatan tertentu. Samalah juga masalah yang lain lagi, curi ataupun juga ropok ataupun ragut, ataupun juga pecah kat rumah orang akibat daripada kita kata kerjaan tidak ada tadi. Sebab itu kerja tak ada ni dia mengundang banyak masalah sosial yang lain ini. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Nabi SAW selaku sebuah kerajaan yang bertanggungjawab bukan hanya menyediakan infrastruktur dan keperluan asas saja. Bukan hanya sekadar menyiapkan keperluan asas saja yang diperlukan oleh orang ramai. Bukan hanya sekadar tu saja. Maknanya kalau kita tengok keperluan-keperluan yang disediakan oleh kerajaan memang banyaklah. Terutamanya sekolah, tempat mengaji, ataupun jalan raya, ataupun juga kita kata perkhidmatan air yang bersih walaupun berbayar, dan elektrik walaupun berbayar, bahkan lain-lain lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan ini adalah kerja kerajaan. Itu adalah kerja kita latih kerajaan. Dia kena mikir untuk maslahat pada rakyat dia. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu setiap tindakan pemimpin dan pemerintah adalah digantung dia dengan maslahat rakyat. Jadi mana maslahat ada, pemerintah perlu menyediakan maslahat tadilah. Jadi di sini tuan-tuan, kita dapati bagaimana Nabi SAW bukan hanya menyediakan kemudahan untuk orang ramai, tapi baginda Nabi SAW juga ada agenda dan juga ada rancangan untuk memberi kerja kepada orang yang termasuk dalam menganggur, yang tidak bekerja. Ini adalah termasuk antara perancangan yang dibuat oleh Nabi SAW
Ini yang mana boleh kita tengok dalam sebuah riwayat daripada Al-Imam Al-Bazzar daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulaini ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alah faqal idhhaba ila hadhihi asy-syu'ub fahtatiba fabi'ahu. Iaitu sebuah hadis riwayat Al-Bazzar daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dua orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka minta supaya diberi oleh Nabi kita bantuan. Mereka mari minta, orang kuat, orang ganggu, orang yang cukup body, tidak cacat, tak apa, mari minta. Lalu Nabi SAW berkata pada mereka berdua, kamu gilah ke lembah itu, lalu kamu tebanglah kayu-kayu yang ada, mu jual kayu hak dia. Maknanya ini adalah arahan kerajaan zaman tu. Mana dia bukan rakyat dia ni batuang duk kekoh tiap-tiap bulan duk. Dia ajar cara nak membuat kerja. Yang ini kita kata bahawa Nabi kita ajar cara nak bekerja, cara nak cari rezeki ni, dia buka peluang tadi. Tu mu tengok diri lembah, mu tengok diri pohon kayu banyak tu, mu pakat pergi tebang, waktu mu jual. Itu makna kerajaan dia kabur kat mana peluang-peluang kerja yang boleh diceburi oleh rakyat sesuai dengan zaman dia lah. Jadi hari ini yang kita kata bahawa pihak kerajaan yang mana telah pun melaksanakan banyak dah. Banyak dah kita kata tempat-tempat latihan-latihan untuk anak-anak kita, diberi latihan sama ada yang berkait dengan yang berkait dengan bidang-bidang seperti bidang kenderaan, mekanikal umpamanya, ada berkait dengan elektrik pula, ada oil and gas pula umpamanya, ada pula bahagian bidang berkait dengan pemakanan, kulineri, ada juga dalam bidang perhotelan. Ini kata bidang-bidang yang mana ianya boleh menyuburkan lagi peluang pekerjaan di dalam masyarakat kita ini. Ia sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dua orang tadi mereka buntu, mereka gelak gambar, mereka dak nampak cara nak kerja mendapat dak, mari minta. Jadi mari temu Nabi, minta bantuan Nabi. Hari lah tak ada bering pun, BSS pun tak apa Nabi, mana-mana lah asal boleh. Dak Nabi dia dak wikan. Dalam hadis ini Nabi ajar cara ngai. Nabi ajar kerana nak makan empat kesokmo. Bukan main nak makan sekali boleh tu saja dak. Ini yang diajar oleh Nabi pada dua orang tadi. Di mana Nabi kata pergi ke lembah tu, pohon kayu banyak. Mau tebang, mau jual kayu api tadi. Ini ada suatu yang kita kata bagaimana pihak kerajaan menjuruskan rakyat dia. Pada zaman tersebut, di mana sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab, baginda Nabi SAW mengajar kepada rakyat dia bagaimana cara untuk nak survive, macam mana cara untuk nak hidup, iaitu dengan menunjukkan di sini peluang pekerjaan yang mana rakyat tidak nampak. Kerana bagi rakyat ni kalau orang tidak ditolak ke depan, dia tak akan bangun, dia tak akan pergi kerja kalau kerajaan tidak tolak mereka. Inilah yang kita kata setengah-setengah tempat diberikan beasiswa 300 bulan. Mana-mana hak nak ngaji bidang apa, elektrik ke, bidang air ke, paip apa, bidang gas ke, atau bidang kenderaan ke, ataupun juga yang berkait dengan elektronik ke apa, diberi duit saku bulanan. Dulu 300 ada, setengahnya 600 bagai penggaluk. Kita kata penggaluk bukannya vaksin saja perlu penggaluk,
Jadi kerajaan perlu juga menjadi penggalak kepada rakyat yang jenis dak galak ni. Yang jenis bahasa duk tidur sok malah mau beleter di rumah, tidur di sejid. AJK sejid beleter pula, tidur bawah jambatan pula. Ini nak kabur. Kumpulan begini, dia nak ada orang yang menggalakkan dia. Semacam mana Nabi kita dalam hal ini. Nabi menggalakkan dua orang tu suruh kerja. Walau mari minta batuan, walaupun mari mereka minta nak dapat dengan mudah, Nabi alih mereka kepada peluang pekerjaan, iaitu dengan cara mereka mencari kayu api dan menjualnya, tuan-tuan. Kemudian selepas itu mereka berdua datang, lalu mereka menjual kayu-kayu api yang mereka tebang, lalu mereka boleh membeli makanan. Inilah asas kepada rakyat sebenarnya. Jadi peluang kita buka ke rakyat kita. Kalau orang luar boleh mari ambil peluang ni, buat apa? Kalau rakyat kita ni, kita tak galakkan mereka. Ini yang kita kata kadang-kadang menjadi suatu musibah juga. Mana orang mari beribu kilometer mari kampung kita nak kerja. Sedangkan rakyat tidak diberikan latihan yang secukupnya. Yang mana tidak dilatih mereka, jadi tak nampak jalan. Bila tak nampak jalan, sini orang luar hok mari ni mengutip hasil-hasil yang boleh mereka kutip. Tengok setengah-setengahnya tempat-tempat yang tak layak mereka masuk. Mulai ada kedai ruci yang jual ke dia. Padahal mereka tidak dibenar untuk masuk dalam bidang peruncitan. Pasal-pasal borong masuk juga. Padahal ia bukan untuk orang luar. Bidang mereka kadang-kadang berkait dengan pembinaan pertanian mula. Mereka ini menggunakan kesempatan yang ada itu masuk dalam bidang perniagaan. Jadi kenapa orang ini boleh bergerak, boleh buka bisnes dan sebagainya? Ini yang kita kata kerajaan perlu untuk menilai balik. Apa salahnya orang-orang kita diberi latihan, diberi insentif, diberi modal pula. Daripada mereka diberi latihan, kemudian dipantau. Dipantau pegawai duk kita tengok semua. Macam mana untung ke tidak ke pun. Hal-hal berkait dengan bidang yang mereka ceburi. Kemudian pula diberikan insentif-insentif lain. Tak kira lah potongan premis. Jangan dia ambil dengan harga yang tinggi supaya mereka boleh bersaing. Bahkan juga pencukaian umpamanya hendaklah biar bersesuaian dengan golongan seperti ini. Dan juga mungkin insentif potongan cukai pada mereka dalam tahun-tahun yang awal mereka menceburkan diri. Di samping itu pihak kerajaan juga perlu memberikan pada orang sebegini termasuk tender-tender tertentu yang mana perlu untuk orang sebegini diberi peluang, kerana kita sedia maklum bahawa apabila ada orang gini, dia tidak akan bangun kecuali bila digerak oleh pihak kerajaan. Jadi apa yang kita dapat faham, dua orang lelaki tadi, mereka datang dengan kayu-kayu mereka jual, lalu mereka beli makanan, kemudian mereka pergi balik mula ke rok ke hutang tu, lalu mereka tebang lagi, lalu mereka datang. Demikianlah sehingga kan akhirnya mereka boleh beli 2 lah baju. Asal mitok batu, asal duk gantung dengan orang, kali ni dah boleh beli kain baju. Kemudian boleh beli 2 ekor keldai pula. Maknanya dia daripada makanan, ia akan pindah ke kain baju. Daripada kain baju, ia akan pergi ke kenderaan. Inilah manusia yang kita kata keperluan asal. Kalau lah makanan pun dok rok cetok, makanan pun tunggu bantuan orang, itu ada sangat doa. Kerana manusia makanan ni asal kali. Siapa keadaan kita kata ada yang kebuluran, anak PKP tak boleh nak kerja, duit simpanan habis,
Orang ramai pun tidak beri bantuan. Akak dera putihnya wakdo saja. Ini adalah antara benda yang sangat menyedihkan. Iaitu keperluan asas ni dia kalau orang ada pitih dia pergi ke makanan dulu. Baik. Atau orang nega makanan ramai lah ni. Orang tengok kat mana-mana buka basah nega makanan. Kan itu nombor satu. Bila ada pitih cari makan. Apabila pitih dah lebih daripada makanan, pergi kain baju. Dia awak jual kain baju nak kena faham molek ah. Kalau orang dah kadang krisis makanan tak ada, kain baju pun tak apa nak laku ah. Tak apa nak laku. Banyak kedai-kedai kain baju tutup. Kerana apa? Kerana orang nak makan je. Itu dari segi kepentingan bagaimana nak buka nega nak kena tahu. Orang dia akan pergi kepada makanan dulu. Ada lebih baru dia pergi ke kain baju. Kain baju baru kenderaan. Ini hak berlaku kepada sahabat Nabi kita ini tuan-tuan. Bila mereka jual kali awal, mereka beli makanan dulu. Kerana persiapan makanan penting untuk hidup ini. Kain baju ke dia. Setengah-setengah kita kok. Dan keadaan mengalahkan menteri. Kain baju kok nyebeli ke dia. Jadi bahasaan yang sangat-sangat kata mahal, sangat-sangat tinggi harga. Dalam hal makan minum anak-anak dok cara mana? Makan hok dok berzat. Makan keperluan protein tidak cukup. Zat-zat tidak cukup. Mula menyebabkan mari nyakit wabak apa ketahanan body dok kuat. Ini yang kita kata kain baju pakai hok mahal. Tapi makan minum cari berjimat dia siapa dok cukup zat. Ini salah juga tuan-tuan. Jadi manusia biar selesai dulu bab makanan dulu. Bila makanan dah selesai cukup dengan zat-zat yang diperlukan, barulah tukar kain baju hok molek tu. Baru tukar kain baju, pas kain baju dah molek, baru kita kepada keperluan lain, kenderaan umpama dalam keperluan. Ni dok baru boleh projek, cari kereta lalu. Nyobakkan akhirnya terbengkalai projek tadi. Ini contoh-contoh yang kita kata tidak tidak amanah. Apabila keperluan asasi itu tidak dipenuhi dengan betul tuan-tuan ini. Jadi mereka akhirnya dapat membeli 2 ekor keldai. Lalu mereka berdua mengatakan qad barakallahu lana fi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberkati kita dengan arahan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini arahan Rasulullah ini arahan pemerintah. Jadi ikut arahan Rasulullah jadi berkat siapa boleh beli makanan, kain baju dan kenderaan. Jadi apa yang boleh kita faham daripada hadis ini, pertamanya Nabi mengarahkan orang mana nganggur pergi kerja. Bukan main tunggu batu. Itu kaedah yang pertama kita boleh faham malam ni, bahawa pihak kerajaan maknanya orang nganggur cara selesai ialah suruh pergi kerja. Suruh pergi kerja ni nak kena beri latihan. Dia nak reti warna, nak pulas keru dia tak tahu. Sepana pun dia tak kena. Dia nak khabar bahawa nak kena beri latihan. Ini yang kita kata bagaimana sini perlunya bantuan pihak kerajaan dalam 2 sudut. Pertama, bantuan semangat, iaitu kena motivasi. Perlu panggil orang gini diberi motivasi supaya hidup balik semangat nak kerja. Yang kedua, baru bantuan modal. Bantuan dari sudut kebendaan. Maknanya perlu pada mesin apa? Beri mereka mesin. Perlu bayar hutang-hutang. Ni kadang kita kata tidak dipantau. We enjin sakut, akhir sakut di rumah enjin. Orang suruh sakut di buk, dia sakut di rumah, enjin sakut. Kadang tolak jual ke kedai balik mula. Orang we motosikal kaki 3. Dia buang ke dia motor ni buat congek motor biasa. Dan lagi cabut dia.
Dia kata hari ini yang perlu dipantau. Pemantauan pegawai perlu memantau. Dan ini kita kata dapati dalam masalah skin ikhtiar, skin tekung, itu pihak pegawai itu untuk memerhati bagaimana progres kerja mereka. Ini cara yang kita kata dibuat oleh Nabi kita sebenarnya tuan-tuan, iaitu menggalakkan orang yang tidak bekerja ini supaya membuat kerja ini. Yang keduanya ialah Nabi dia tahu untuk fokus kerja apa benda dengan kemampuan seseorang. Dia nampak bidang apa benda yang boleh diceburi ni, itu penting pihak kerajaan. Dia dapati bahawa anak-anak kita ni belah mana nak bubuh mereka. Ada bidang-bidang yang kerajaan nampak. Dapati makna ada pelaburan dari luar melabur untuk projek-projek besar. Kiralah melibat projek bela udang umpamanya, ataupun juga projek-projek lain itu melibatkan pada peternakan. Kiralah kambing ke apa. Ini projek-projek begini ni pihak kerajaan dia boleh mengenal anak-anak kita ni untuk ditempatkan di tempat-tempat yang betul tadi. Sebab itulah pentingnya kerajaan masuk campur. Kerana anak-anak kita buntu, tak tahu nak pergi buat kerja benda. Reng gagau. Tengok hari-hari pancing lengang sama dia. Kuat, api nak kerja, tak ada. Maknanya kalau kerajaan buka sikit je pintu. Jawapannya ramai anak-anak kita yang akan turun untuk bekerja. Dan keadaan memanglah projek daripada luar. Boh-boh tu orang luar. Tapi kurang-kurang orang kita jadi jaga. Kurang-kurang orang kita jadi driver. Kurang-kurang kita jadi nyapu sapu. Kurang-kurang kita kata orang kita bahagian melicingkan lagi perjalanan tempat kerja. Itu yang kita kata bagaimana pihak kerajaan dia tahu benda ni. Kerana nak suruh dia jadi jaga, dia nak jaga benda apa? Dia tak tahu tepat kat mana orang nak buka, tak tahu. Kalau kerajaan tak cover, dia tak tahu. Nak jadi jaga mana dia. Kata bahawa yang kita kata inilah. Setengahnya tadi boleh pula ambil dalam bidang pengangkutan pula. Boleh jadi orang yang memindahkan barang situ sini. Ni semua kerajaan perlu naik. Orang panggil biar sama naik dengan rakyat. Barulah ia jadi racuk benda tadi. Separuh rakyat dan separuh pula kerajaan. Kerajaan tunjuk jalan, kerajaan tunjuk peluang, rakyat separuh lagi bangun untuk menyahut dan merebut peluang-peluang tadi. Kalaulah jadi molek, kacik molek dalam keadaan tadi, insya-Allah kita tidak akan menemui anak-anak kita ni kadang umur 20, 25 kerja tak ada, duduk kapung dalam keadaan duduk saja-saja, tengok meja duduk saja. Maknanya tak ada apa-apa yang boleh diberikan, sedangkan mereka adalah waktu menyumbang, adalah waktu tenaga mereka sangat diperlukan. Kerana mereka tengah kuat, mereka tengah gagah, otak mereka ni tengah ligak. Mana mereka boleh menyumbang lebih daripada apa yang kita jangkakan, jikalau lah kita dapat mendidik mereka, memberi latihan yang betul untuk mereka ini. Jadi dalam hal inilah tuan-tuan, kita nak beritahu bagaimana menjuruskan seseorang itu kepada suatu kerja itu, dia memberi kesan yang besar untuk menjadikan seseorang itu keluar daripada pengangguran. Daripada cerita yang kita sebut tadi, bagaimana pentingnya buka peluang untuk dia kira macam 50% dah daripada kerja. Tu maknanya orang bukan tak mau kerja. Budak-budak kita kampung bukan tak mau kerja, tapi peluang tu tak nampak. Dia kalau lah kita kata karnival yang dibuat oleh setengah-setengah pihak lah, karnival mencari pekerjaan. Ramai hok pergi.
hak ada CJ tak ada CJ yang pakat gi. Buat di stadium penuh. Orang nak kerja tapi tak nampak lubang nak masuk bidang mana deh. Jadi pihak kerajaan je tahu. Bidang ni pelabur dari luar yang nak 500 orang. Jadi awak-awak ni kita serahkan kalau perlu diberi kursus dulu. Mu nak masuk bidang ni kena kursus cakap Jepun dulu. Masuk kursus cakap Jepun dulu. Kena 2 bulan baru serah. Kalau lah diperlukan demikian. Dia dok pandai alik cakap Jepun. Kalau pun muka dok Jepun pun pakai lipa Jepun tak apa dah. Nampak mereka ini maknanya bukannya bodoh orang kita ni orang. Dia beri kursus betul je. Jadi kita kata kalau perlu kepada kursus apa? Berkait dengan anak asas-asas komputer perlu. Kita bayar. Kita beri insentif kerana mereka akan menyumbang kepada negara. Mereka akan bayar cukai. Dan mereka ini ada nanti simpanan untuk masa tua. Dan mereka boleh nikah pula, boleh bina keluarga, menguatkan lagi masyarakat. Anak-anak pula mereka akan menyumbang tenaga satu masa nanti. Akibat daripada ayah ada kerja ni, ada anak. Kalau ayah tak kerja, tok tua pun tak beri. Orang puang pun nak lari. Jadi masalah banyak. Jadi begini mengajar kepada kita. Bagaimana kalau kerajaan ni bertanggungjawab, dia buka benda tadi. Dia tarik pelaburan luar, lalu dia buka peluang-peluang ini, dia cover apa kekosongan yang kita nak lagi. Maknanya dia terganu apa kekosongan. Belah-belah mana kita kata tak mau pergi jauh pun belah faham. Belah mana lagi hak boleh diberitahu pada rakyat, mereka akan bangun untuk pergi kerja. Ini yang kita kata hari ini, kalau lah gelak gambar ni pakai duduk sajalah. Kita kata tak boleh nak buat benda. Di setiap kampung, di setiap lorong ada je anak muda hak dak kerja, duduk jadi kutu malam, duduk atas wakaf, sama-sama dia duduk kelik-kelik tengok orang pakai kereta, duk tengok pada kejayaan orang lain yang menyebabkan kita kata suasana tidak sihat. Bukan hanya mereka saja yang dikira dalam keadaan sedih. Mak ayah lagi sedih melihat keadaan tadi. Anak yang mana lahir susah payah, besar di sekolah, duduk tak boleh menyumbang apa. Nah, orang tua kadang-kadang dah umur 70 pun kerja lagi. Duk nak uwi makan kanuk. Duk nak uwi rokok 7-8 riyal sehari kanuk. Duk nak uwi ke minyak mutu anak 5 riyal sehari kadang-kadang. Dia kata suatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Bila orang tua dalam usia 70, 80 kena buat kerja lagi. Anak-anak muda body gagah super kikong, tak ada buat kerja benda, duk berhabis masa di kampung dalam keadaan tidak membuat apa-apa produktiviti. Yang ini adalah sangat-sangat salah tuan-tuan, yang perlu kita sama-sama memikirkan hal ini, dan pihak kerajaan perlu membuka lebih banyak lagi peluang supaya anak-anak kita ini yang mana malah ni bila ada saja peluang mereka akan celak mata bangun untuk melakukan kerja yang mana ianya dibuka oleh pihak-pihak berwajib tadi. Jadi oleh sebab itu kita tengok bagaimana Nabi SAW tadi dia faham bahawa dua orang hak mari metok tu bukan jenis bahasaan kita kata tak boleh kerja, cuma peluang tak nampak. Peluang tak nampak. Jadi kerajaan dia nampak bidang dia kok mana. Dalam rok tu kayu banyak tu. Kamu tebak jual ke orang, senang ke orang ramai. Dia nak kabur ini orang panggil kerajaan dia nampak. Kerajaan dia nampak benda apa ada di laut dia nampak. Kerajaan dia nampak atas gunung dia nampak. Kerajaan yang nampak di pulau apa benda. Yang nampak wak dia muka dia pemerintah. Kita hak duk tahu kampung bawah purung ni janggut tak nampak kita apa benda.
kerajaan ia apa? Dalam laut boleh buat benda apa? Di atas gunung boleh buat benda apa? Di pulau boleh buat benda apa? Tepi patah boleh buat benda apa? Kemudian juga dalam tanah tu, ia boleh korek, boleh buat kerja juga. Ini yang kita katakan mana pentingnya dalam hal ini bantuan kerajaan untuk membuka peluang-peluang ini, ianya bersesuaian seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW tadi. Itulah yang boleh kita tengok pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi tajuk ini minggu depan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.